Assalamualaikum dan hi guys. So, apa khabar korang semua? Selamat datang ke Fakro Travels Vlog. So, hari ni aku nak cakap sikit berkenaan dengan pengalaman aku sewaktu bercuti dekat Turki. So, apa yang menarik sangat Turki ni sebab yalah, basically Turki merupakan salah satu negara yang mempunyai seni bina yang menarik dan sangat-sangat cantik, menawan. So biasanya Turki juga antara tempat yang memang biasa orang Malaysia ramai lawati. So no wonder memang Turki mempunyai daya tarikan pelancong dari bukan seluruh tempat dia je, di seluruh dunia juga memang selalu datang kat situ. Apa yang sebenarnya menarik kat Turki ni? So, mari kita bincangkan. Firstly, apa yang Fakro nampak lah dekat Turki ni, dia punya diversity of the culture itself. Maksudnya, culture diorang tu yang menyebabkan ramai pelancong-pelancong daripada luar negara datang ke negara diorang. Kenapa Fakro cakap macam tu? Sebab menerusi pengalaman Fakro sendiri lah kan, masa aku pergi. Basically, diorang memang sangat friendly. And then, boleh dikatakan diorang memang sangat baik lah, dan memang sangat baik. Lepas tu kalau kita tengok dengan musim diorang kan, contoh diorang ada mempunyai 4 musim: musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk kan. So dari situ juga sebenarnya orang luar, especially daripada kita negara Malaysia, memang kita tahu negara kita panas dan lembap sepanjang tahun. So that tak pernah merasa bagaimana sejuk, experience weather yang sejuk, cuaca yang sejuk kan. So antara tempat yang memang worth it untuk kita pergi adalah negara Turki lah, sebab dia mempunyai musim sejuk. So kat situ je yang kita mungkin boleh merasai dengan jumlah bajet yang boleh dikatakan okey bagi Fakro untuk kalau kita nak pergi ke sana lah. Macam Fakro mula pergi menggunakan travel agency masa first pergi ke Turki. So memang tertakluk pada itinerary diorang lah. So first tu memang antara tempat-tempat yang pergi macam Hagia Sophia, Topkapi Palace, and then Masjid Biru, Blue Mosque kan, yang memang terkenal dekat Turki, yang ramai-ramai memang selalu trademark kalau pergi situ memang nak bergambar dekat Blue Mosque. And then Taksim Square tu memang tempat untuk para pelancong singgah untuk membeli belah. Kalau pergi situ memang selalu jumpa pelancong-pelancong lain, especially daripada Indonesia, Malaysia. Memang tak lekang lah sebab ramai gila kat sana. Macam-macam barang boleh jumpa. Bukan sekat barang, makanan, baju, apa lagi, kasut. Kadang-kadang diorang pun promosi gila-gila murah berbanding dengan Malaysia. So kalau siapa yang berkesempatan untuk pergi ke Turki, jangan lepaskan peluang untuk korang pergi dekat area Taksim Square. So memang cun gila. Masjid Sultan Sulaimani Mosque kat situ memang sangat cantik lah. Kita boleh nampak satu bandar Turki, sebab dia betul-betul dekat atas bukit. Bukan atas bukit lah, dia macam tempat tinggi. And then ada satu tempat tu kalau ambil gambar memang nampak lah seluruh bandar Istanbul. Memang cantik gila. Fakro masa tu ikut travel agency selama 12 hari ikut. Package tu 12 hari. So memang Fakro akan pusing satu Turki tu lah. Ada dia punya tempat-tempat dia, macam contoh Istanbul, lepas tu Kusadasi, Kapadokia, Pamukkale, apa lagi, Ankara, Bolu, Izmir. Tu antara tempat dia lah. So dalam package 12 hari tu memang padat lah. Memang setiap hari kalau sampai kat satu tempat tu, okay, lupa Bursa, satu lagi tempat Bursa. Itu memang menarik juga tempat, sebab ada masjid yang terkenal dekat Bursa, Masjid Bursa apa nama dia, saya tak ingat. Memang padat lah geng. Sebab setiap hari contoh dah sampai dekat Istanbul, so gerak ke Bursa. Lepas tu kat Bursa tu hanya bermalam satu malam. And then sebelum masa petang tu memang kita akan pusing-pusing lah dekat kawasan yang di bawah tu. And lepas tu besoknya tu pergi ke bandar lain. Okay, yang fact yang menarik, kalau korang pergi sana, kalau yang kita ambil yang lama package 12 hari macam tu,
memang best gila sebab korang akan dapat merasakan perjalanan tu. Kita dapat tengok sepanjang perjalanan tu macam mana diorang punya bentuk muka bumi. Lepas tu macam mana culture diorang kan, nak tengok kan. Sebab kalau kita duduk kat Istanbul tu bandar. So kalau bandar, tahu je lah macam mana kan, tempat moden semua. Kalau kita pergi yang dekat area-area Kusadasi, Pamukkale, kita tak tahu sebenarnya tu kan. Itu memang satu tempat yang tradisional diorang. So anything macam benda-benda yang kalau contoh korang minat pasal culture, kalau pasal nature, memang should be worth it kalau korang ambil yang package yang 12 hari lah. Satu lagi sebab apa Fakrul suka pergi Turki ni, sebab dia mempunyai apa kita panggil Seven Wonders of the World. Satu nama tempat tu dekat Pamukkale silap. Nama dia Cotton Castle. Itu antara Seven Wonders of the World dengan ada satu tempat dekat apa nama tu. Tapi dia memang Seven Wonders of the World lah. Nanti Fakrul untuk tunjukkan dekat skrin lah. Pelbagai sejarah dan tapak warisan apa ni, dunia yang di bawah selingan UNESCO. So antara tempat menarik untuk kita lawati sebenarnya kan adalah bandar Hierapolis, iaitu Hierapolis Ancient City, yang merupakan salah satu kota suci dalam kesusastraan arkeologi. Terdapat banyak bangunan keagamaan dekat situ. So kalau korang pergi situ, ada satu lagi tempat, nama dia Cotton Castle. Cotton Castle tu memang kita ingat dia salji tau. Dia macam salji, tapi sebenarnya dia bukan salji. Dia memang apa cakap macam batu kapur. Ada macam batu kapur tapi dia warna putih. Tapi kalau korang pegang tu lah, tak tahu nak cakap macam ni, tapi dia macam batu kapur lah. So macam Fakrul pergi masa tu musim sejuk. Sebab kat situ dia sebenarnya kalau waktu panas, korang boleh berendam kat situ lah. Sebab dia panas, air panas sebenarnya. Dia air panas sebenarnya geng. So masa Fakrul pergi, waktu sejuk, lepas tu bila korang lalu kat situ, korang boleh pijak air tu lah. Macam ada satu ni kan, lorong tu. Memang dia ada macam, kalau orang lah, dia macam ada air mengalir kat situ. Korang boleh pijak, boleh main-main kat dalam tu. Tapi korang tahu kan, kalau dah sejuk, kau pijak dekat yang Cotton Castle tanpa kasut semua, memang sejuk gila lah kan. So memang pengalaman tu best gila lah kan. Kau pegang, kau pijak, jalan-jalan. Lepas tu, and then kalau nak panaskan kaki tu, kita just letak dekat air tu. Macam memang sedap lah, panas suam. Cotton Castle ni memang ramai lah, antara tempat tumpuan pelancongan lah kalau kita pergi kat Pamukkale. Next bandar yang Fakrul nak ceritakan adalah dekat Konya. So Konya ni merupakan pusat Islam yang tertua untuk menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran Sufi. So basically antara tempat menarik dekat Konya ni sebenarnya adalah Mevlana Museum. Mevlana Museum ni merupakan tempat terciptanya satu tarian yang famous dekat Turki, iaitu tarian Sufi yang diilhamkan oleh Jalaluddin Rumi. Antara tips yang boleh aku share dekat korang kalau korang nak travel ke Turki, mungkin lepas-lepas ni kalau Covid dah reda ke apa kan, mungkin korang boleh try pergi ke sana. Pertamanya korang kena tukar siap-siap duit Malaysia ke duit lira. Dekat Malaysia jangan tukar masa dekat sana nanti. Ataupun korang standby juga duit USD. Sebab duit USD ni memang kita tahu all around the world memang diguna pakai lah kan, boleh diterima. Kalau berkenaan dengan duit Malaysia pula, korang boleh je bawa duit Malaysia dekat sana. Sebab ada setengah kedai dia macam diorang dah tahu rakyat Malaysia ramai datang sana kan. So kadang-kadang diorang terima je duit Malaysia. So just, tapi itu special case lah. Tengok pada kedai. Kalau tak semua kedai pun yang terima duit Malaysia, diorang banyak pada duit lira lah. And then kalau dah terpaksa sangat nak tukar duit kat sana tu, kena pandai cari. Sebab kadang-kadang dekat sana tu rate dia sangat tinggi tau berbanding dengan kat Malaysia kalau korang tukar. So agak rugi lah kan kalau korang tukar duit besar-besar tapi dapat amount duit lira kecil je. So better tukar kat Malaysia lah kan. Yang kedua tu, korang kena standby bawa siap-siap bawa sos cili. Lepas tu Thousand Island and apa-apalah yang berkenaan tu kan. Sebab
kat sana kalau nak tahu, diorang banyak makan yang macam style sayur-sayur dengan minyak zaitun semua tu lah. So rasa dia kurang lah kalau ada setengah macam Fakrul kan. Memang kalau kita rasa macam kosong tau. Tak ada sos, tak ada apa. Korang bayangkan korang makan kebab tapi makan kosong dengan daging yang dia marinate tu lah kan. Dia bakar ke apa tu kan. Lepas tu korang makan macam tu, tak ada sos. Ada pun kadang-kadang sos tomato. Korang macam Fakrul memang tak kan nak makan sos tomato tu sebab dah selalu makan sos cili pedas-pedas. Malaysia kan kadang-kadang memang suka makan pedas juga kan. Tiba-tiba makan sos cili. Rasa dia macam agak ni sikit lah kan. Lepas tu dia every hidangan dia memang akan ada sayur. Sayur okey lah memang kita makan, tapi takkanlah makan macam itu je, mesti nak ada sos kan. Contoh Thousand Island baru ada rasa masam-masam, betul tak? Jadi memang korang kena ni lah kan, kena standby bawa sos. Bawa sos cili yang kecil pun okey lah, tak ada masalah pun. And bawa Maggi ke kalau lapar-lapar lagi lah waktu musim sejuk kan. Memang sangat-sangat membantu lah. Kalau musim sejuk korang makan Maggi ataupun kau bawa Nescafe ke apa, memang mantap. Lepas tu kalau korang pergi sana, kalau korang tengok perempuan isap rokok, lepas tu dia pakai tudung ke apa, korang jangan terkejut pula lah. Sebab culture diorang kat sana, merokok perempuan memang biasa bagi culture diorang. Lagi satu kalau macam haiwan, anjing ke apa, bagi diorang itu mazhab diorang lah kan. Anjing tu memang berkeliaran je kadang. Anjing diorang bukannya macam anjing kita yang kecil-kecil kan. Besar pun tak adalah besar sangat pun. Dekat sana memang gila bapak besar. Besar gila gang. Tak tahu macam mana besar dia. Mungkin aku share nanti kot video, aku punya video kan. Besar dia memang besar tu. Lagi kalau musim sejuk, korang ingatkan tu kadang-kadang korang ingatkan tu kucing tau daripada belakang, tapi bila korang tengok daripada depan punya anjing. Anjing tu. Aku pernah satu pengalaman kan, aku ada sekali tu dekat dalam tram kot, tak silap. Ada dalam tram. Yang ni yang aku pergi ke Turki 2 kali. First pakai travel agency first. Yang kali kedua tu aku pergi sendiri. Yang masa kali kedua aku pergi sendiri tu aku naik tram. Tahu apa tengok macam warna putih dekat dalam poket baju diorang kan. Macam masa tu aku pergi waktu sejuk dalam kot diorang tu. Macam sekali bila dia keluarkan anjing. Macam kau bayangkan anak anjing dalam kot dia keluar macam tu, macam agak bahaya agak kan kalau macam kita tengok anjing. Tapi kita sebagai ni rakyat Malaysia, kita kena respect diorang punya culture nak buat macam mana. Mungkin mazhab diorang sama, tapi diorang Islam tapi mazhab yang berbeza kan. Kita just respect je lah kan. Cuma kita still kena jaga kita punya batas kita kan. Even though kita kat negara orang, jangan kita ikut dengan culture diorang. Tips yang seterusnya adalah kalau korang nak pergi bershopping, korang jangan lepaskan peluang untuk shopping dekat Grand Bazaar dan juga dekat Spice Bazaar. Sebab apa tau? Satu, firstly Grand Bazaar. Grand Bazaar kalau korang guna travel agency memang dia akan bawa Grand Bazaar. Kalau dia sama ada Grand Bazaar ataupun Spice Bazaar, dia akan bawa kalau ikut travel agency lah. Kalau pergi sendiri korang boleh je pergi kat dua-dua tempat ni sebab dia orang tak berapa jauh sebenarnya. Apa benda ni? Diorang tak berapa jauh dua tempat ni. So kalau contoh kalau pergi Grand Bazaar, dia akan ada banyak pintu. So korang kena ingat, kalau contoh korang masuk pintu 1, korang masuk ikut pintu 1 dan keluar kat pintu 1 juga. Korang kena ingat. Korang kena ingat bila masuk kat situ, tengok dia punya kedai yang pertama yang korang jumpa, apa dia punya signature untuk korang ingat, supaya korang jangan terkeluar dekat pintu lain. Sebab Grand Bazaar tu sangat besar. Lagi satu dekat dan Grand Bazaar ni dia ada 3,000 buah kedai tau. So kau fikir lah, ada 3,000 buah kedai, korang dalam berapa jam yang korang, contoh kalau korang ikut travel agency, basically diorang akan bagi dalam 3 jam untuk korang pusing-pusing dekat dalam Grand Bazaar tu. Kalau tak 3 jam pun diorang tak silap sejam ke 2 jam macam tu lah. So nak pusing untuk 3,000 kedai tu, nak tengok memang tak puas lah. So gunakanlah masa tu untuk korang cari barang-barang yang perlu je. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. So bila korang masuk celah-celah yang kedai-kedai mana-mana, lepas tu korang dah tak ingat kat mana, so memang korang akan lost. Silap korang keluar dekat pintu 64. Pintu 64 tu jauh tau, dekat mana belah sana lah. So nak korang kena ingat kat mana tempat korang masuk, kat situ jugalah korang keluar. Berkenaan dengan pembelian pula dekat Grand Bazaar ni,
korang kena tengok sebab dia ada banyak kedai kat situ. And mostly diorang banyak jual benda-benda yang sama. Contoh macam manisan Turki, lepas tu baju, jersey, tu memang banyak And then macam lampu-lampu, kitchen, macam-macam ada jual kat situ. So kadang-kadang setiap kedai harga dia berlainan. Ada yang harga dia sangat mahal. Korang jangan pergi first kedai tu terus kau beli. Okay, korang kena pergi tengok dulu. Lepas tu mungkin korang survey and then pergi next kedai lain. Then bandingkan harga, mungkin dapat harga murah, korang just buy yang paling murah. Tengok jugalah kualiti dia macam mana. Kadang kalau kualiti tu mahal and then kedai lain kualiti dia rendah and then dia murah, so better kau beli yang mahal sikit tak apa kan. Lepas tu korang boleh beli tembikar dekat sana. Tembikar tu kalau dekat Grand Bazaar, memang banyak kat Grand Bazaar. Lagi satu dekat mana satu bandar tu dekat Kapadokia. Kat Kapadokia pun banyak ni tembikar. So korang boleh beli tembikar yang memang cantik gila. Tembikar tu kalau ikut travel agency, dia memang akan bawa dekat satu tempat tu, dekat tempat pembuatan tembikar. Dia buat handmade, memang dia akan tunjuk So kat situ memang korang akan tengok macam mana diorang buat tembikar secara handmade, dan korang boleh terus beli dekat situ. Okay, tips yang kelima, korang kalau boleh cubalah belajar sikit bahasa Turki ni, sebab kau belajar yang basicnya bahasa Turki Contoh ayat yang korang boleh sebenarnya kan boleh sebenarnya belajar adalah first hello memang confirm memang kita cakap. Dia sama macam Arab, marhaba. Dia lebih kurang macam marhaba. So maksud dia hello. Lepas tu kalau nak cakap selamat pagi, gunaidin. Apa dia cakap? Siapa nama awak? Adiniz Nadir. Kalau kita dah bayar, mesti kita nak cakap terima kasih kan. So korang boleh cakap Teşekkür ederim. Maksudnya Teşekkür ederim adalah terima kasih dalam bahasa diorang. Dan cakap boleh adalah evet. Bahasa-bahasa lain tu mungkin korang boleh tengok nanti, korang boleh belajar. Cuma yang basic tu macam marhaba, selamat pagi, gunaidin, terima kasih, teşekkür ederim, lepas tu boleh, evet. Tu mungkin boleh praktis mana-mana kalau korang beli barang ke apa kan. Cakap macam tu je. Nanti diorang lagi macam excited So okay, korang boleh try. Tips yang terakhir adalah kalau korang nak pergi Turki ni, kalau korang bercadang nak pergi Turki ni, lepas tu korang nak naik cruise. Cruise ni ada banyak type So korang pilihlah mana cruise yang korang nak yang berminat. Sebab ada cruise ni yang dia berlayar, dia akan pergi ke seberang belah sana. Dia ada dua kontinen kan, satu belah Asia, satu belah Europe. So basically Istanbul ni under dekat Europe. So kalau korang naik cruise ni, dia akan bawa, kadang dia akan pusing je, tapi dia akan kembali semula ke Europe. Ada yang jenis cruise ni, dia daripada belah kontinen Europe, diorang akan pergi ke belah Asia, mana dekat area Uskuda, dekat belah sana lah. So tengoklah, biasanya tak mahal. Cruise ni dalam around berapa lira 5 lira macam tu lah. 5 lira bersamaan Indonesia dalam RM6 macam tu lah. Okey je naik tu cruise tu. Tapi beware pada pada siapa yang mabuk laut, korang beware lah, sebab laut dia bergelora sebab Selat Bosphorus kan. Memang Selat Bosphorus lah besar kot. Lepas tu dia punya air dia memang air besar, gelombang besar kan. So macam aku memang saya cakap mabuk laut, memang mabuk laut lah kan. Sebab dia kalau lalu kat air, nanti je macam ada gelombang-gelombang sikit, nanti aku macam nak muntah kan. Kalau dekat Spice Bazaar pula, Spice Bazaar ni dia sama macam Grand Bazaar, tapi Spice Bazaar ni agak kecil dan senang untuk kita tahu. Sebab dia ada lebih kurang dalam 3 pintu je tak silap. So kat mana korang keluar memang korang akan ingat And then kat situ dia nampak memang jalan warna oren je, macam warna oren, sebab architecture dia memang cantik gila. Lepas tu untuk macam barang-barang yang korang beli kat situ, korang boleh, aku suggest korang beli manisan kat situ dengan tembikar. Sebab tembikar kat situ memang banyak juga dan worth it harga dia. Sebab kat Grand Bazaar tak banyak sangat, manisan tu kurang sikit dia banyak dekat Spice Bazaar manisan ni. And then coklat pun boleh juga, jangan lepaskan peluang untuk beli coklat kat situ. Dan macam-macam lagi ada banyak barang kat situ.
Okay guys, so itu je untuk video kali ni berkenaan dengan tips dan pengalaman aku masa aku pergi Turki macam mana. Dan mungkin tu aku punya pengalaman-pengalaman aku ni dapat memberi manfaat pada korang, untuk korang bila ada siapa kalau yang nak betul-betul pergi Turki nanti kan, mungkin boleh gunakan video aku ni sebagai education purpose. Ikut pada korang lah, kalau korang nak bercuti pada musim sejuk ke, musim bunga ke, musim luruh ke kan. Ikut korang lah. Macam aku memang suggest untuk pergi musim sejuk sebab aku suka musim sejuk. So tengoklah pada korang punya macam mana. And jangan lupa korang kalau ni ikutlah tips-tips yang aku bagi tu sebab memang sangat berguna untuk korang bila berada dekat sana. Walaupun kita tahu dekat sana ada juga orang Malaysia ramai, tapi yelah takkanlah kita nak communicate dengan orang Malaysia setiap masa kan, sebab kalau korang guna travel agency nanti mesti akan pecah juga. So takkanlah korang nak mengikut je orang yang kat travel agency tu kan, yang yang sama kumpulan korang tu. Mesti korang nak ada your time lah, family time kan. Dari situ lah korang kena kena respect culture diorang and jangan buat muka lah kan. Kalau jumpa diorang macam pelik-pelik, tengok ada diorang berlanjing kan, jangan buat muka lah macam senyum ke apa ke kan, sebab dia senyum ke apa, sebab culture diorang memang macam gitu. So kita kena respect. And aku rasa itu saja untuk video kali ni. So korang kalau ada apa-apa idea untuk next video untuk Fakrul Travel Vlogs ni, so korang boleh share pendapat korang kat bawah ni nanti kat komen tu. And jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng yang ada dekat tepi itulah, sebelah button subscribe tu. So nanti kita boleh ramaikan lagi followers untuk Fakrul Travel Vlogs. Jangan lupa untuk stay safe, stay home, dan kita akan jumpa lagi untuk next tips video di Fakrul Travel Vlog. So bye bye.